Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amirah binti Abdul Rahman, 204005 dari Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Hari ini saya akan membentangkan laporan pengalaman awal di sekolah PALS yang saya lakukan di SMK Tengku Mahmud Besut, Terengganu. Untuk latar belakang sekolah, sejarah sekolah ini yang pertama ditubuhkan pada tahun 1954. Nama awal sekolah ini ialah Besut Government English School. Sekolah ini ditubuhkan atas desakan penduduk Besut pada masa itu untuk mendapatkan supaya anak-anak mereka mendapat pendidikan English. Sekolah ini merupakan sekolah premier dan sekolah kluster. Pengetua pertama ialah Cik Fatimah Ahmad dan pada tahun 1965 sekolah ini dipecahkan kepada sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Misi sekolah ini ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto sekolah ialah Determination Leads to Success. Tagline sekolah ialah TMS Gemilang, TMS Terbilang. Untuk lokasi sekolah ini beralamat di Alor Lintang, Besut, Terengganu. Sekolah ini berada betul-betul di tengah perjalanan di antara Bandar Jerutih dan Pekan Kuala Besut. Sekolah ini berada di tepi jalan besar berhadapan dengan Masjid Alor Lintang dan terdapat beberapa buah sekolah yang berhampiran dengan sekolah ini, termasuklah Sekolah Rendah Kebangsaan Tengku Mahmud, Sekolah Nasiruddin Shah dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud II. Di sini terdapat beberapa gambar yang saya sertakan, iaitu untuk infrastruktur sekolah, persekitaran sekolah dan juga bilik darjah. Di sini ada dua dewan, yang mana dewan pertama, dewan terbuka, Dewan Fatimah. Yang mana Dewan Fatimah diberi nama sempena dengan nama pengetua pertama sekolah ini. Kedua ialah dewan tertutup, iaitu Dewan Jubli Emas. Dan seterusnya ialah Singki yang mana baru-baru ini dibina sebagai inisiatif untuk mencegah COVID-19, Taman Hamidi, Bengkel Kerja Kayu tingkatan 1, 2 dan 3, Mama Lukisan Teknikal, Bengkel Kemahiran Hidup dan juga Bilik Darjah. Perhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian, kekuatan dan kelemahan aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran yang saya perhatikan. Untuk kekuatan pertama ialah kemahiran berkomunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Guru sentiasa memberi latihan pengukuhan, guru prihatin terhadap masalah pelajar. Keempat, guru mempunyai kemahiran untuk menarik minat pelajar dan terakhir ialah menggunakan kemahiran teknologi dengan betul dan cekap. Untuk kelemahan pula, saya dapati bahawa kehadiran pelajar tidak mencapai tahap 100%. Ada pelajar yang mempunyai masalah rangkaian internet, ada pelajar yang mudah hilang fokus masa kelas secara dalam talian dilakukan dan ada pelajar yang tidak menyiapkan latihan mengikut waktu yang ditetapkan. Untuk kemudahan alat bantu mengajar ABM dan juga bahan bantu mengajar BBM yang digunakan oleh Cikgu Kamsiah yang mana merupakan cikgu pendamping saya. Untuk ABM yang pertama menggunakan komputer riba, yang kedua USB pen tablet yang mana USB pen tablet memudahkan urusan Cikgu Kamsiah untuk mengajar pelajar lukisan teknikal. Yang ketiga ialah WhatsApp, keempat Telegram dan juga Google Meet. Untuk BBM pula, pertama buku teks, yang kedua aplikasi YouTube yang mana kebiasaannya YouTube digunakan oleh pelajar untuk pelajar membuat pembelajaran sendiri. Dan yang ketiga ialah live worksheet. Live worksheet pula digunakan oleh Cikgu Kamsiah untuk memberi latihan kepada pelajar. Amalan pedagogi yang digunakan oleh Cikgu Kamsiah saya perhatikan ialah menggunakan pembelajaran abad ke-21 yang mana pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran berpusatkan pelajar, berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kreatif, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Di sini terdapat dua kemahiran yang digunakan untuk pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, kemahiran pembelajaran dan inovasi. Yang mana kemahiran ini saya dapat lihat Cikgu Kamsiah memberi tugasan kepada pelajar untuk membuat satu produk RBTK fashion yang mana pelajar dihendaki membuat produk menggunakan bahan-bahan terpakai. Dan salah satu contohnya ialah pelajar membuat penutup muka dan hidung menggunakan kain plekat. Kedua ialah kemahiran maklumat dan media dan teknologi. Maafkan saya. Di mana kemahiran maklumat dan media dan teknologi ini digunakan sepenuhnya oleh pelajar dan guru sejajar dengan situasi sekarang.
Yang seterusnya ialah penyediaan rancangan pengajaran, yang mana Cikgu Kamsiah saya dapat perhatikan rancangan pengajaran harian Cikgu Kamsiah sangat kreatif dan sistematik, dan Cikgu Kamsiah menekankan kepada objektif pembelajaran untuk pelaksanaan kemahiran berfikir alas tinggi KEBAT. Saya perhatikan Cikgu Kamsiah selalu memberi soalan latihan berbentuk KEBAT diberi melalui live worksheet. Alat berfikir seperti penggunaan peta minda, Cikgu Kamsiah menggunakan peta minda dalam mengajar dan menggalakkan pelajar untuk membuat nota menggunakan peta minda. Kesediaan diri sebagai bakal guru di sekolah, pertama, saya perlu meningkatkan kemahiran menggunakan teknologi. Yang kedua, mempunyai kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Yang ketiga ialah memahami budaya sekolah, dan yang keempat, saya perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri saya untuk menjadi seorang guru. Refleksi terhadap aktiviti co-curriculum. Untuk aktiviti co-curriculum saya pilih ialah sukan dan permainan hoki, yang mana sukan yang paling aktif dan maju di SMK Teguh Mahmud, dan saya juga mendapat cadangan oleh guru penolong kanan curriculum iaitu Cikgu Zaitun untuk menyertai sukan dan permainan hoki. Ahli selama 111 orang pelajar dan juga 9 orang guru pembimbing di bawah program Satu Murid Satu Sukan, dan kelas berlangsung pada hari Selasa selama 1 jam dari pukul 3 petang hingga 4 petang. Kekuatan dan kelemahan aktiviti curriculum di sekolah yang saya dapat lihat ialah pertama, kekuatan pertama dapat mengasah minat dan bakat pelajar. Yang kedua, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang hoki, dan yang ketiga ia dapat mengisi masa lapang bermain hoki. Dan kelemahan pula yang saya lihat ialah pertama, kehadiran pelajar tidak mencapai tahap 100%. Kerana dilakukan secara atas talian, pelajar mempunyai masalah rangkaian internet, pelajar mudah hilang fokus, dan juga pelajar tidak mempunyai peralatan hoki yang lengkap di rumah masing-masing. Untuk proses pengalian aktiviti hoki, untuk hoki, untuk aktiviti kuis, iaitu pertama, guru memberi pautan Google Form yang mengandungi soalan kuis tentang hoki kepada pelajar melalui WhatsApp. Kemudian pelajar akan membuat pembacaan kediri melalui Google ataupun YouTube dan sebagainya. Dan seterusnya pelajar perlu menjawab semua soalan dalam Google Form mengikut masa yang ditetapkan. Kepentingan aktiviti curriculum terhadap profesionalisme keguruan. Yang pertama ialah melahirkan guru yang aktif, cekap dan sihat. Yang mana apabila guru melakukan ataupun menyertai aktiviti curriculum di luar bilik darjah, sekaligus dapat meningkatkan daya kesihatan guru melalui aktiviti bersifat fizikal. Yang kedua ialah mengukuhkan hubungan antara guru dan murid, yang mana guru dapat berinteraksi dengan murid semasa menjalankan aktiviti curriculum, dan pelajar lebih selesa dan terbuka untuk berkomunikasi dengan guru semasa di luar bilik darjah. Refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Di sini terdapat beberapa budaya sekolah dan budaya kerja yang saya dapati semasa menjalankan PAUS selama 2 minggu. Yang pertama, untuk budaya sekolah yang pertama ialah bacaan doa sebelum memulakan kelas, yang mana saya lihat budaya bacaan doa masih digunakan walaupun di dalam kelas dilakukan di dalam talian. Kedua, memberi ucapan salam dan terima kasih, yang mana budaya ini masih dilakukan di dalam kelas secara dalam talian, sama seperti kelas secara fizikal. Yang ketiga ialah mengadakan program bacaan Yasin. Yang keempat, mengadakan program keagamaan, yang mana sekolah Teguh Mahmud masih membudayakan program keagamaan sama seperti sekolah fizikal secara biasa. Itu budaya kerja. Yang pertama, staf yang mesra dan cekap. Hal ini kerana saya dapati apabila saya berurusan dengan kerani sekolah menengah kebangsaan Teguh Mahmud, staf tersebut memberi maklum balas yang cekap dan juga mesra, yang mana memudahkan urusan saya untuk menempatkan diri saya di sekolah tersebut, dan juga memberi maklum balas yang cepat. Yang kedua ialah mengamalkan program 3K, keselamatan, kesihatan dan juga keceriaan. Yang ketiga ialah guru yang menepati masa. Cikgu Kamsiah sentiasa menepati masa dan sentiasa memberi pautan Google Meet lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan, daripada masa dan waktu yang dijadualkan. Keempat ialah guru yang prihatin kepada masalah pelajar. Yang kelima ialah guru memberi layanan kepada pelajar dengan sama rata.
Ini saya lihat apabila Cikgu Kamsiah sentiasa mengeluarkan kata-kata positif kepada pelajar dan juga memanggil pelajar dengan panggilan-panggilan yang positif. Kelebihan, kelemahan dan penambahbaikan budaya sekolah dan budaya kerja. Untuk kelebihan, saya lihat sekolah ini mempunyai budaya hormat menghormati di atas satu sama lain yang sangat tinggi. Yang mana apabila mereka memberi salam, sapa, mengucapkan terima kasih, maka wujudlah sikap hormat menghormati di antara satu sama lain. Yang kedua ialah wujud suasana aman dan harmoni apabila semua guru dan semua staf dan juga semua warga SMK Teguh Mahmud menjalankan tanggungjawab dan tugas mereka dengan betul. Dan kelemahan pula saya lihat di sini kurang mendapat sambutan penyertaan sekiranya berlangsung program ataupun kelas. Jadi penambahbaikan yang saya cadangkan ialah guru perlu mencatat kehadiran pelajar, yang mana pelajar yang tidak hadir perlu yang tidak hadir 3 kali berturut-turut atau sebagainya, cikgu perlu memberi nama kepada ibu bapa ataupun memasukkan nama pelajar tersebut dalam grup WhatsApp ibu bapa, dan selebihnya ibu bapa perlu mengambil tindakan terhadap anak mereka kerana buat masa sekarang anak-anak mereka berada di bawah pemerhatian mereka. Dan kepada pelajar yang komitmen hadir dalam kelas, saya cadangkan untuk memberi sedikit ganjaran lah untuk membuatkan mereka berasa semangat dan dihargai. Kesimpulannya, pertama sekali saya sangat bersyukur kerana berjaya menjalankan PAS selama 2 minggu di SMK Teguh Mahmud. Banyak ilmu pengetahuan yang saya perolehi sepanjang melakukan PAS, dan PAS berjaya menyediakan diri saya untuk menjadi seorang guru kerana saya boleh melihat struktur organisasi sekolah. Saya dapat melihat peranan setiap guru dalam menjalankan tugas untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dan sekolah yang gemilang. Dan PAS juga menggalakkan saya untuk berkhidmat di profesional keguruan. Cadangan penambahbaikan untuk pihak sekolah, terdapat 3 cadangan. Yang pertama, saya mencadangkan untuk memperbanyakkan program RBT, yang mana menurut Cikgu Kamsiah, program RBT tidak dapat dijalankan pada tahun ini atas kekangan tertentu. Jadi saya rasakan lebih baik jika program itu dilakukan, program RBT dilakukan walaupun secara atas talian, kerana ia memberi peluang kepada pelajar untuk mencukir bakat dan minat mereka. Kedua, menaik taraf bengkeh kemahiran hidup. Saya lihat kebanyakan alatan dan perabot di makmal tersebut rosak atau usang. Ia akan membahayakan pelajar. Yang ketiga ialah meletakkan label pada setiap bilik atau ruang, yang mana saya lihat terdapat beberapa bilik atau beberapa label yang tercabut dan rosak, dan saya rasa lebih baik jika sekolah membaikinya dengan secepat mungkin untuk memudahkan urusan pelawat. Untuk cadangan program sulam, ada 2 program saya cadangkan. Yang pertama ialah program RBT, kepentingan RBT pada masa ini, dan saya cadangkan untuk melakukan secara dalam talian. Guru ataupun pakar RBT memberi kesedaran kepada pelajar dan masyarakat tentang kepentingan kemahiran mereka bentuk dan teknologi untuk pada masa ini. Dan kedua ialah program pertandingan RBT yang mana dilakukan secara bersemuka jika pelajar dapat bersekolah seperti biasa. Ia menggalakkan murid untuk menggunakan ilmu teori di dalam kelas dan kemahiran berfikir untuk menghasilkan satu produk menyelesaikan masalah masyarakat. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.